طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, edisi khas Maulidur Rasul. Hari ini kita sama-sama memperingati kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan wahyu ilahi, memperjuangkan hidayah, untuk sama-sama kita mengecapi pada tahun ini hidayah demi hidayah daripada Al-Quran sebagai satu mukjizat yang masih kekal sampai hari ini, sebagai sultan, sebagai bukti yang besar. Kalau pada zaman Nabi Musa ada sultanan mubina, rupa-rupanya kita masih lagi ada peluang dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Dan Ustaz Tarmizi, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada salam Maulidur Rasul. Ya, pada hari ini kita ceria gembira, dalam masa yang sama juga dia ada suatu perasaan yang tersendiri sebenarnya ya bila kita bercakap tentang ulang tahun Maulidur Rasul ini. Mungkin pada zaman Nabi dahulu Nabi taklah meraihkan Maulidur Rasul kerana Nabi berjuang. Tetapi bila kita ambil kesempatan pada hari ini sebenarnya untuk kita melihat kembali, mungkin dalam kesibukan kita mungkin ada yang tidak sempat membaca sirah perjuangan Nabi, padahal sirah perjuangan Nabi itu amat penting apabila kita memahami surah demi surah. Setiap surah yang kita baca setakat ini, alhamdulillah kita sudah pun sampai kepada surah An-Nisa, dan kita ingin menghargai kepada apakah sirah di sebalik semua apa yang berlaku. Dan mungkin dalam masa pada hari ini My Quran Time edisi khas Maulidur Rasul, kita sama-sama dapat menghargai perjuangan Nabi. Harapnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang berada di rumah hari ini cuti ataupun PKP, duduk di rumah, kita sama-sama berazam untuk sama-sama menghargai dan banyakkan berselawat. Banyakkan berselawat pada hari ini. Dan mungkin komentar Ustaz Tarmizi berkaitan dengan Maulidur Rasul selama hari ini Ustaz, pengalaman di Terengganu di Bangi macam mana biasanya sambutan Maulidur Rasul sebelum PKP biasanya? Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, yang dikasihi kepada Ustaz Tirmizi. Subhanallah, qari kita, dan pastinya tuan-tuan dan puan-puan penonton
My Quran Time, penonton TV Al-Hijrah yang dikasihi Allah SWT sekalian. Alhamdulillah kita berada hari ini di hari Maulid Rasul. Seperti yang Ustaz sebut tadi Ustaz, biasanya Ustaz kalau pengalaman saya ketika sambutan Maulid Rasul sebelum-sebelum ini Ustaz, memang saya dan ada kumpulan saya Ustaz, kumpulan berzanji saya di Terengganu Ustaz, kumpulan kami nama Sautu Syabab. Masya-Allah. Sautu Syabab Kampung Gogejang lah. Kita pernah berkunjung itu hari dan memang setiap tahun kumpulan kami biasanya akan dijemputlah untuk sambutan peringkat negeri Terengganu. Bersolawat, bacaan rawi, lepas tu ada pasukan yang berarak dan sebagainya. Dan maknanya siang malam itu hari itu dibacakan kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya kira saya ada sebelum ini, sebelum berlakunya wabak ini, PKP ini, saya ada kesempatan Ustaz berada sebelum dan juga pernah satu ketika di saat Maulid Rasul itu berada di Madinah Al-Munawwarah. Memang kita dapat pengalaman yang sangat manis lah, berada di hari kelahiran, berada di Madinatul Munawwarah. Namun saat ini kita rasa sedikit hibur lah, kerana kita masih lagi belum dapat ziarah kasih kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan bukalah satu hari nanti, dan sekarang pun sudah dibuka untuk penduduk di Makkah dan juga Madinah. InsyaAllah kita moga-moga ada ruang kita Ustaz Tirmizi mungkin dan, saya bawa pack Ustaz pun okey untuk kita sampai ke sana Dan tambah sikit Ustaz tanya tadi Ustaz tanya tadi pengalaman tu, dan memang banyak tahun juga Ustaz, berkali-kali juga, banyak kali juga saya buat persembahan berzanji kumpulan saya, Ustaz Tirmizi tetamu sebagai qari. Allah. Pernahlah kita berganding. Ustaz. Di Terengganu. Di Terengganu. Di peringkat negeri Terengganu dihadiri oleh tuanku. Kemudian saya membuka majlis baca Quran. Kemudian selawat toke dia. Tokenya ada di sini. Toke di sini. Lepas ni kita nak dengar dia. Allah Akbar. Yang berzanji yang tarik itu semua. Masya-Allah. Subhanallah. Sama. Jadi kita nak dengar sebentar lagi Jadi mari sama-sama pada hari ini kita ingin melihat kepada beberapa ayat surah surah daripada Al-Quran dan juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga walaupun dalam masa yang pendek ini kita dapatlah sedikit membina kecintaan kita kepada Nabi junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ia bukan sekadar nama, bukan sekadar selawat itu di bibir, tetapi ia menjejak kepada hati kita Ustaz Maksudnya setiap kali kita selawat, kita berhubung dengan Nabi dan kita meraihkan dan mengambil semangat perjuangan Nabi. Seorang anak yatim kehilangan ibu dan ayahnya, mula-mula ayahnya yang meninggal, kemudian ibunya, kemudian datuknya, kemudian bapa saudaranya pun meninggal, isterinya meninggal. Jadi dalam peristiwa-peristiwa ini ia adalah satu cabaran Ustaz Kalau katakan sekarang ini kita mungkin menghadapi cabaran COVID-19, ada lagi orang-orang yang disayangi, tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang itu, ketika berdepan dengan pelbagai virus hati manusia, ada orang-orang yang disayangi pergi, tetapi Nabi tetap juga kuat berjuang dan tetap menunjukkan sifat-sifat yang penuh kasih sayang di dalam perjuangan amat sensitif dengan keperluan orang-orang di sekeliling. Jadi salah satu daripada surah yang kita ingin tatap pada hari ini, surah At-Taubah pada ayat yang ke-128 dan ayat 129 pada halaman 207. Mari sama-sama kita baca, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kepada saya Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, seluruh sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba', kita banyak-banyak puji Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmatan lil alamin, ke seluruh alam. Alhamdulillah. Kita pada hari ini nak baca pada ayat 20 muka surat 207. Kita nak tahu sifat Nabi. Kita sambut Maulid Rasul pada hari ini. Kita berada pada bulan Rabiul Awal yang disebut sebagai Syahrul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya. Nak beritahu kita, nak mencontohi Nabi, nak tahu sifat Nabi, nak mengkayakan lagi pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hari ini, khas hari ini, kita nak sebut tentang susuk tubuh yang begitu hebat. Nak kenal, sebab kalau tak kenal maka tak cinta Ustaz. Kadang-kadang kita nak buat tindakan, kita pergi ke kedai,
kedai, nak tunggu air, lambat datang, nak marah pula. Lepas tu kita berdepan dengan situasi ni, kita tak tahu nak buat apa kadang-kadang. Bila kita bankrupt sunnah, jadi kita tak tahu nak buat apa. Kira nak marah je lah. Tapi kalau kita tahu Nabi buat macam ni, macam Ustaz Fas, tenang. Nabi buat macam ni, jadi kita tahu apa nak buat. So, kalau kita kata nak ikut Nabi, Alhamdulillah, bagus. Kita kena belajar apa sifat Nabi yang pastilah. Satu tambahan lagi Ustaz ya, bila zaman sekarang ni anak-anak, adik-adik yang selalu tengok cerita Avengers. Kan dia rasa bahawa penyelamat yang ada yang hebat-hebat itu ialah apa macam-macam lah man yang ada, tapi man of the world sebenarnya ialah junjungan Nabi Muhammad, penyelamat. Avengers tu maksudnya penyelamat ya, yang boleh ada raksasa, boleh apa sebagainya, tapi sebenarnya raksasa tu tak berapa betul pun kan. Yang betulnya cabaran kita zaman ini, zaman dahulu sebenarnya ada penyelamat yang Allah hantar utusan ya, membawa mesej selamat daripada Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Sallu ala nabi ya. Sallu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حلاوة ما شاء الله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Surah Al-Azim ayat 128 hingga ayat 129 ini adalah ayat yang menjelaskan siapa Rasul yang kita ingati pada hari ini, yang kita bukan sekadar hari ini kita ingati, ingin terus kita ingati sepanjang hidup kita, kerana itulah kandungan syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah, kita mengaku bahawa Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan junjungan Nabi Muhammad yang kita ingati, yang kita sambut pada hari ini adalah utusan Allah yang amat penting. Dan di dalam ayat yang ke-128 ini Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, bukan daripada malaikat tetapi daripada kaum, daripada diri yang memahami tentang psikologi, tentang keperluan seorang insan seperti kita. Apakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini? Allah nyatakan azizun alaihi ma anittum, iaitu terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Aziz itu sebenarnya amat berkuasa. Ia bukan rasa berat yang menyebabkan rasa lemah dan lembik dan tidak tahu buat apa-apa. Nabi itu aziz, rasa berat tetapi yakin bahawa saya akan memperjuangkan terus umat. Itulah perasaan izzah yang ada pada Nabi, yang amat prihatin tentang apa yang dideritai oleh umat.
yang berlaku pada Mekah, apa yang berlaku di Madinah itu, di Mekah itu bila jahiliah, ya, orang-orang Arab itu bukan tamadun yang hebat, ada Farsi, ada Rom yang hebat. Arab itu diketepikan kerana tidak ada tamadun, tetapi bila Nabi melihat kepada perkara itu, jahiliah bila mereka berkelahi, bergaduh, berperang, rupa-rupanya Nabi amat-amat rasa berat. Nabi pada kala umur 40 tahun mencari jawapan kepada segala permasalahan itu, dan akhirnya Allah mengizinkan wahyu pertama daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 turun menjadi solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri kedua yang dinyatakan dalam ayat ini adalah harisun alaikum bil mukminin, iaitu dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bagi orang yang beriman. Ini adalah ciri Nabi yang seterusnya. Haris ini cuba seperti orang yang tamak, Ustaz, ya. Tamak, nak cari sedaya mungkin, kalau boleh 24 jam itu tidak mahu tidur, ya, tidak mahu makan, minum apa sebagainya kerana umat. Tetapi Nabi juga menunjukkan contoh keseimbangan. Nabi juga tidur, Nabi juga makan, kerana Nabi tahu bahawa ini contoh teladan kepada kita. Nak pergi ke restoran ke, masih makan, tetapi masih lagi kita boleh masih prihatin dan menunjukkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ciri yang dinyatakan, dan di hujung itu amat menarik, Ustaz, ya, bila diletakkan istilahnya Raufur Rahim. Biasanya yang sifat ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kali ini dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rauf itu ialah apa? Yang amat-amat penyantun, yang amat memahami segala jeritan batin daripada jeritan hati setiap insan pada zaman itu, dan juga memahami jeritan kita zaman sekarang. Kita mungkin tak digelar sahabat, Ustaz, ya, tapi Nabi rindu kepada Allah, ikhwan. Ya, bila sahabat kata ikhwan, siapa ikhwan itu? Mereka itu orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tetapi amat-amat percaya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kitalah ikhwan itu yang kita juga, kalau Nabi rindu pada kita, Ustaz, ya. Subhanallah, ya. Kita juga rindu, Ustaz, ya. Ayah mak kita kalau katakan mereka berjuang untuk kita dan mereka pergi, kita rindu kepada mak ayah kita yang sudah pergi, apatah lagi kepada orang yang memperjuangkan akidah iman Quran kita untuk selamat sampai di akhirat nanti. Sudah tentu kita amat rindu, dan Nabi ini juga bersifat rahim. Kasih sayang Nabi ini sampai ke syurga, ya, bukan sekadar di atas dunia, sampai ke syurga. Itulah yang kita ingin bina di dalam kehidupan kita bila kita menyambut Maulidur Rasul ini. Dan dalam surah An-Nisa dan surah At-Taubah, surah keempat, surah ke-9 ini banyak cerita pasal orang munafik, Ustaz. Register nama dekat atas kad pengenalan Islam, tapi buat perangai pada zaman Nabi, ya. Zaman Nabi tak ada kad pengenalan lah, zaman sekarang ada kad pengenalan, tapi buat perangai yang kutuk Nabi, yang jerit-jerit pada Nabi, yang tidak menghargai segala titik peluh darah Nabi, berjuang. Jadi ketika berhadapan dengan mereka, salah satunya dalam surah An-Nisa Allah analyse, Allah beri komentar. Surah At-Taubah juga banyak bercerita tentang munafik. Allah kata apa? Jika mereka tawallau, mereka itu berpaling daripada keimanan, Nabi diajar hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Itulah yang menyebabkan Nabi tergenang air mata ketika dibaling di Taif. Nabi tergenang air mata ketika berhadapan dengan cabaran demi cabaran bila kepergian Khadijah dan juga Abu Talib pada tahun kesedihan. Nabi bergenang air mata ketika malam-malam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inginkan kepada umatnya yang beriman. Kepada kita juga Nabi menyatakan alaihi tawakkaltu, padanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim. Inilah bacaan yang kita boleh sama-sama amalkan, kerana ini diajar kepada Nabi pada kita. Dan mari sama-sama kita melihat kepada pengkisahan Nabi dalam rawi, dalam berzanji yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi, untuk sama-sama kita menghargai apa yang berlaku sebenarnya, Ustaz. Ya, silakan. Saya bercerita sikit lah, macam mana rawi ni sebenarnya cerita tentang apa rawi tu. Apa isi dia? Al-Jannatu. Tak lagu dia tu kan. Cerita sikit lah bagi kita dapat gambar. Masya-Allah. Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, bacaan rawi berzanji ni selalu dibaca oleh masyarakat kita.
ketika Maulid, ketika Aqiqah kan, ketika masuk rumah baru dan sebagainya lah, dia berselawat dan sebagainya. Namun dalam banyak-banyak kitab berzanji itu, dia sebenarnya menceritakan kisah-kisah Rasulullah sebenarnya. Dalam lebih 17 ke 18 rawi ataupun kisah dia, kisah kelahiran Nabi, kisah Nabi mula berdagang, sahabat pertama Nabi, kisah ibu susua Nabi, subhanallah, kisah kepribadian Nabi, akhlak Rasulullah SAW, semua cerita pasal Rasulullah SAW. Tapi dilagukan tu special tu. Dilagukan tu, Dia macam dilagukan. masyarakat kita ada syair lah Ustaz ya. Perkisahan tapi Betul, dalam bentuk Ustaz. syair, Betul, tapi betul. yang ini dalam bentuk apa Ustaz namanya? Tersebutlah kisah. Yang begitu. Jadi yang kali ini Jadi apa nama ni, dalam bacaan rawi itu sendiri ada setengah-setengah negeri yang dia menyusun kitab-kitab berzanji itu dengan dia letak sekali terjemahan dia. Dan saya pun kadang-kadang biasa jugalah dalam majlis-majlis tu saya baca yang terjemahan dia tu. Dengan macam tadi Al-Kisah tadilah. Tapi sekarang oleh kerana suasana kita macam ni, dia dah lama tak ada majlis-majlis maulid ni. Tapi mungkin bolehlah satu dua kongsikan, rakaat jika ada masa lagi, mungkin kita boleh kongsi satu dua rakaat yang boleh kita ni. Sila Ustaz. Saya pun ingat lupa pasal kitab dia tak bawa hari ni. Tak lipat. Pakai kitab sinilah. Ya. Yang mana yang ingatlah maksudnya, insya-Allah. Saya cuba Ustaz Tirmizi pun boleh ni. Saya tak biasa. Ustaz Fazrul lagi boleh. Kita dengar dulu. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد Allah. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية Allah. ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. Allah. Contoh Ustaz. Kalau yang Melayunya satu rangkap tu, Melayu tu kan satu rangkap mungkin. Genap 2 bulan Nabi dalam kandungan ibu, menurut ulama empunya cerita. Contoh Ustaz, contoh. Allah. Ayahandanya Abdullah wafat di Madinah, negeri yang mulia. Contoh Ustaz. Abdullah bapa kepada Nabi Muhammad Ya, sallallahu alaihi yang wasallam. pergi, Ya. yang meninggalkan anak yang amat-amat mulia, Betul, ya. Dan kepergian itulah sebenarnya Allahumma yang bagi kita yang ada ayah ketika kita lahir, Ya. sebenarnya kita ada banyak Ya. rezeki daripada Allah, dan itulah perjuangan. Betul, Ya, itulah perjuangan Nabi, walaupun yatim piatu, ya, ketika awalnya, ya, ayah pergi dahulu, mak pergi dahulu, itu tidak menidakkan. Ya, perjuangan malah lebih lagi Nabi berjuang, dan ini semangat yang kita ingin kobarkan dalam diri umat Islam, ya, terus memperjuangkan keselamatan, keamanan, dan moga-moga dalam sempena Maulid Rasul ini juga masih lagi kita terus mencontohi Nabi, membantu orang yang perlu dibantu. Masih kita dalam kempen
Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia untuk kita menghargai orang-orang yang berjasa, dan sudah tentunya ya tuan-tuan yang menyumbang, kita nak mencontohi junjungan Nabi juga yang membantu orang yang memerlukan, yang memperjuangkan, memberi manfaat kepada kita. Jadi kita berhenti sebentar, selepas ini kita akan berbincang lebih lagi mengenal susuk tubuh perjuangan Nabi Muhammad. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. ومحيا كالشمس منك مضيء Allah ya. أسفرت عنه ليلة Allah. Sini pula. Tak puas dengar ni Ustaz ni tadi, subhanallah. Sama sikit. Lailatul maulidil ladzi kana lid-din sururun biyawmi biyawmihi يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله Sayyidina Muhammadin wa ala itu sama-sama masya-Allah antara ya madah yang dibacakan ya sebentar tadi Ustaz ya berkaitan dengan Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana di dalam apa yang Ustaz baca sebentar tadi berkaitan dengan kehidupan Nabi ini kasyams ya seperti matahari. Kalau tuan-tuan belajar sains, belajar matahari, ini penting untuk fotosintesis. Kan panjang kita kena fotosintesis, kemudian kena ada air misalnya, kemudian pada pokok tersebut ada stomata dekat daun tu, barulah terhasilnya manfaat buah-buahan kepada kita yang kita dapat. Itu daripada matahari fizikal yang kita nampak. Dan bila diletakkan sebentar tadi ya kehidupan Nabi ini seperti kasyams ya yang terang benderang, sebenarnya apakah yang kita ambil manfaat? Rupa-rupanya Nabi ini memancarkan cahaya ya, dengan cahaya itulah yang sampai pada kita, dan dengan cahaya itulah memberi manfaat demi manfaat. Sahabat-sahabat memberi manfaat, terus memberi manfaat pada kita yang mendapat cahaya daripada Nabi ini. Kesannya kita mendapat manfaat demi manfaat. Kalau dalam surah Yasin Ustaz ya, bila ada cakap tentang matahari, ada satu lagi bulan. Matahari ini dia memang terus bercahaya. Bulan ini ada masa bulannya bulat purnama, ada bulan sabit.
ya, perumpamaannya seperti kita ini ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti matahari, kita ni macam bulan. Allah. Ada waktu umat Nabi Muhammad ini seperti bulan purnama yang boleh memantulkan cahaya 100%. Tapi ada masa umat Islam ini mungkin jatuh, 1924 jatuhnya umat Islam, padahal sebelum itu Nabi bawa selepas 23 tahun saja. Orang jahiliah Arab itu daripada entah apa-apa sahaja, 23 tahun terbaik di dunia, naik tetapi akhirnya jatuh kerana meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula bergaduh, mula itu, mula ini. Dan hari ini kita meraihkan, kita nak melihat rupa-rupanya surah yang kita baca selama ini ada kaitan dengan sirah Nabi yang kita baca sebentar tadi, kasyams, seperti perjuangan Nabi itu seperti matahari yang terus memberi manfaat kepada umat, dan kita dapatnya pada hari ini. Itu sebabnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan penekanan pada surah Al-Fath, pada ayat yang ke-29 pada halaman 515. Kali ini kita nak mendengar daripada Ustaz Tarmizi. Ustaz, kita baca ayat ini, mengenal susuk tubuh Nabi, bagaimana sifatnya, agar surah ini menarik Ustaz ya. Surah ini surah Al-Fath. Surah yang sebelumnya surah Muhammad. Surah Muhammad, surah yang ke 47. Saya ingatkan kalau cakap pasal Nabi Muhammad mesti ada dalam surah Muhammad, tapi dalam surah Fath. Dan surah Fath kalau tuan-tuan perasan ialah turun ketika sahabat dengan Nabi macam bertelingkah sekejap. Bertelingkah sekejap, tapi kerana Nabi ataupun sahabat mengambil Nabi sebagai sumber hukum, okeylah Nabi yang menjadi garis panduan saya. Umar, sahabat-sahabat tak puas hati, Muhammad Rasulullah kena padam. Ketika perjanjian Hudaibiyah dah jalan jauh Ustaz. Daripada Madinah dah rindu kepada Mekah, balik kan 400 lebih kilometer balik, lepas tu orang Mekah kata boleh belah kan. Pada waktu itu bila ada Omar tak puas hati, pada waktu itu bila dibuang pula nama Rasulullah, bila dibuang bismillahirrahmanirrahim itu, orang dah ada senjata, kalau nak balas boleh balas Allah. Tapi Nabi menunjukkan contoh dalam surah Al-Fath ini. Allah puji, inilah tanda kemenangan umat Islam pada waktu itu, kemenangan umat Islam zaman sekarang ini apabila kita mengambil pelajaran daripada surah Al-Fath. Dan di hujung ini ada ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita baca halaman 515 ayat yang ke-29. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul, terima kasih Ustaz Tir. Sebelum baca Ustaz, saya nak tengok sikit ada lirik nasyid Ustaz. Yang berkait dengan ayat ni Ustaz. Maknanya kita dengar lirik itu sikit, lepas tu kita kalamullah pula lepas tu. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu, menempuh dugaan, mengajar erti, kesabaran menjulang panji, kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lirik nasyid Rasulullah daripada kumpulan Hijaz. Memberi kita nak dengar pula sekarang ni lirik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat yang ke-29 ini di muka surat 515. Mari kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, surah yang ke-48, surah Al-Fath, surah pembukaan, surah kejayaan pada ayat 29. Maksudnya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan baginda bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Namun berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada wajah mereka terlihat tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka di dalam Injil, iaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas hati penanam-penanamnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Jadi ini adalah satu penerangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama siapa? Bersama sahabat yang sifat mereka itu adalah asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ini amat keras kepada kufar. Siapa kufar? Kufar ini adalah orang yang diseru kepada kebaikan tapi tak makan saman. Ya, bukan sekadar kalau bukan Islam saja kufar, ya. Kufar ini bila dia dah diajak tapi masih lagi mahu membangkang, ya. Tapi kalau kita jumpa orang bukan Islam, dia tidak lagi Islam, itu namanya orang yang jahil, yang perlu kita ajak sebagaimana Nabi dan sahabat mengajak mereka. Dan orang-orang yang sahabat-sahabat ini ruhama ubainahum, ya. Kalau sahabat begini sudah tentu yang kita belajar daripada surah Taubah tadi juga bersifat raufur rahim, ya. Bukan sekadar Nabi saja raufur rahim, ruhama, tetapi ia terjelma dalam diri sahabat. Inilah perjuangan, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pendidik cikgu, ya, yang mendidik akhlak, dan akhlak itu terjelma tarahum ruk'an sujjadan yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana. Melihat kepada mereka itu rukuk, suka sujud, mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari fadl, kurniaan daripada Allah. Jadi ini disampaikan dalam Taurat, dalam Injil, perumpamaannya seperti kazar'in, seperti satu tanaman, ya. Kalau katakan biji benih, Ustaz, ya. Biji benih itu kemudian jadi pokok, kemudian dia jadi kuat. Itu menyebabkan yang menanamnya itu rasa bahagia kerana pokok itu memberikan manfaat. Inilah biji benih yang ditanam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan benih iman. Dengan iman itu dia akan menyebabkan di akarnya itu kuat, ya, kemudian dia akan meninggi ke langit, ya. Memang wa far'uha fis sama', seperti mana dinyatakan dalam surah Ibrahim, ia memberi manfaat kerana rendang, kerana akhirnya ada buah, memberi manfaat kullahin pada setiap masa. Inilah hasil didikan daripada seorang insan, muallim. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa, ya, kita harapkan bahawa Allah mengizinkan kita menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai muallim kita, ya. Mungkin muallim ini sudah wafat, Ustaz, ya, tetapi kita ada ulama-ulama yang warasatul anbiya, menjadi pewaris kepada nabi-nabi, kepada Nabi Muhammad, untuk kita kalau katakan yang menanam tadi itu rasa bahagia tetapi menjengkelkan orang kufar. Orang-orang kufar tak suka kerana apa? Kerana mereka mengharapkan bahawa tak jadi. Ya, pasal mereka orang kufar ini kalau boleh semua orang tak jadi, yang jadi dia sahaja. Dan lebih daripada itu, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima.
Allah akhirkan dengan janji Allah kepada orang beriman beramal soleh, keampunan dan ganjaran yang besar. Untuk siapa itu? Untuk kita juga lah Ustaz. Ya, yang beriman pada Nabi, beramal soleh dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Ustaz ya, bila Ustaz bercakap tadi pengalaman Ustaz di Terengganu kan, Ustaz Tirmizi macam mana tentang Maulid Rasul Ustaz ketika di Mesir dulu ada tak Ustaz ada pengalaman di sana ya? Subhanallah lah, kalau di Meriah, di Mesir meriah lah. Kalau di Masjid Sayyidina Hussein, masjid itu penuh dengan acara Maulid Rasul lah. Daripada subuh, sebelum subuh mereka dah baca Quran, dan mereka baca puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat halaqah dan sebagainya lah. Mereka berselawat, mereka baca tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang banyak juga yang buat sekarang ni, alhamdulillah di tempat kita pun ada baca daurah kitab, daurah Syama'il. Mereka habiskan bacaan kitab tu semata-mata nak mengenali susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata apa, majlis ilmu mereka tukar sikit hari tu macam mana majlis nak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menzahirkan kecintaan kepada Nabi Rasulullah. Sebab dalam sebuah hadis, ada hadis Bukhari, ada daripada Anas, siapa yang ada 3 perkara, daripada Anas kata 3 perkara yang ada terdapat dalam diri masa seseorang tu adalah tanda mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Antaranya ialah menjadikan Allah dan Rasul sebagai ahab, maksudnya lebih dicintai daripada selain. Masya-Allah. Ya, jadi itulah semangat yang kita lihat dalam surah Al-Fath ayat 29 tadi. Nabi bersama sahabat, ya, harapnya kita yang bersahabat dengan Al-Quran ini Ustaz ya, perjuangan daripada para nabi, tuan-tuan yang menjadi sahabat ini, kita sama-sama dapat bersahabat meniru kepada apa yang dicontohkan, tapi kita kena ada ilmu lah Ustaz ya. Kalau tadi Maulid Rasul, hari ini kita ada sejam ini, tapi mungkin lepas ni cari buku-buku berkaitan dengan sirah ya, ataupun kalau ada program online berkaitan dengan Nabi, tentang perjuangan Nabi, ikuti agar kita dapat menghargai. Dan salah satu platform untuk kita bersahabah sesama kita macam mana Ustaz? Ya, kita antara cara untuk kita saling kenal mengenal, kasih mengasihi. Ada satu hadis daripada Imam Bukhari juga Muslim, anta ma'a man ahbabta. Kita nak anda akan bersama dengan, ataupun engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itulah kasih kita lah, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak ajak semua sahabat-sahabat kita untuk mencintai Nabi, mengasihi Nabi, mengingatkan kita, terutamanya untuk kita bergabung sama-sama di platform rasmi kita Ustaz Tirmizi. Kita ada Facebook kita, Betul. Sahabat Al-Quran, My #Quran Time, juga My #Quran Time Official. Begitu juga YouTube, Telegram, Twitter kita di My #Quran Time Official, dan Instagram kita Ustaz Tirmizi. Instagram kita ada juga Instagram. Ada Instagram My Quran Time Official. Subhanallah. Jadi jemputlah sahabat-sahabat penonton semua, sebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain untuk kita nak ramai lagi kan. Betul, biar ramai lagi follow Ustaz Zee. Follow kita, bergabung dengan kita di platform rasmi kita. Ya, jadi terima kasih Ustaz berkongsi tadi, dan kita harapkan, kita doa pada Allah SWT dengan hari ini kita mengambil kesempatan melihat kepada beberapa sumber daripada Al-Quran. Kita dengar tadi rawi berzanji tadi, ya, kita dapat lebih menghargai Ustaz ya. Dan bercakap tentang menghargai ni Ustaz sebut tadi perjuangan Nabi, berdikarinya Nabi daripada Abang Raihan Ustaz. Tinggallah Nabi seorang diri, hilanglah insan yang dikasihi. Tinggallah Nabi seorang diri, mengajarnya hidup berdikari. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Begitu Ustaz. Nabi kesorangan di awal itu Ustaz ya. Betul, ayah pergi, ibu pergi, atuk pun pergi ya, ketika umur sekitar 7-8 tahun. Betul, itu rupanya bila sampai kepada masa dah ada anak pun Nabi anaknya Nabi Ibrahim pun pergi juga, ya, mencabar kehidupan Nabi. Betul, tetapi bukan sebab untuk makan hati berulam jantung, ya, tapi Nabi memperjuangkan hati-hati yang jantungnya itu kuat untuk berjuang. Ada orang di Mekah itu siap kutuk lagi Nabi. Nabi ini terputus, ya, tetapi rupa-rupanya bukan sekadar Nabi tak balas. Nabi serahkan pada Allah, Allah balas dalam surah apa?
surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Jadi kita nak sama-sama mendengar surah Al-Kautsar pada halaman 602, surah yang ke-108 bersama dengan Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi. Kita baca Ustaz ya. Pasal ini sebenarnya ayat pendek je, ada 3 ayat saja. Tetapi isinya ini amat mantap agar kita moga-moga kita diizinkan oleh Allah. Kautsar di sini banyak dapat nikmat kalau kita buat apa yang ada dalam surah ini sampai di akhirat nanti, kerana mengikut pada nabi ini kita bersama nabi di telaga Al-Kautsar. Allahuakbar. Subhanallah. Ya, dia kalau katakan ayah mak kita bagi kita minum pun ketika kita haus, mak yang bagi kan, bukan ambil sendiri. Betul. Kita dah rasa bahagia. Bila mak kita dah tak ada, ayah kita dah tak ada, kita akan rasa kehilangan. Betul. Dan bila kita berjumpa dengan Nabi, dapat bersama di Telaga Kautsar ini, itu tanda satu kejayaan kerana kita menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca ayat surah ke-108, surah Al-Kautsar. Okey, muka surat 602 Ustaz Ya. Satu hari nanti kita sampai di muka surat ini insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. Ya Allah panjang umur kita, usia kita, kesihatan kita bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Mari kita baca. Saya baca dulu Ustaz Ya. Lepas ni Al-Fadhil Ustaz Jir pula baca. Ustaz tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang sebenar-benarnya terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah surah yang ke-108. Jika kita melihat kepada ayat ataupun surah ke-102, surah At-Takatsur, Allah menempelak kepada orang yang membanyak-banyakkan, sehingga kan nanti Allah persoalkan nikmat yang ada kamu gunakan untuk apa. Tetapi kalau kita mengikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada nikmat di sini. Kalau kita masih lagi ingin banyak lagi nikmat kita, maka kita melihat panduan daripada Nabi yang dijelaskan oleh Al-Quran pada ayat yang kedua ini. Kalau kita nak terus mendapat nikmat dan nikmat yang tidak diambil semula oleh Allah sampai ke akhirat nanti, fasalli li rabbika wanhar.
dua perkara. Yang pertama adalah solat dan yang keduanya kita berkorban ya ketika raya haji, tapi lebih daripada itu adalah berkorban dalam hidup kita. Itulah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan orang-orang musyrik Mekah menyatakan bahawa Nabi itu abtar, ustaz ya. Abtar maksudnya tak ada apa? Susu galuh anak, pasal anak lelaki tak ada. Betul, ya. Jadi orang musyrik kutuk, tapi rupa-rupanya Allah, Nabi tak balas, tetapi Allah membalas dengan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, merekalah yang sebenarnya terputus. Ada anak pun, tetapi sampaikan anak sendiri bunuh ayah pun ada. Allah, ya. Tetapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terputus rahmat, sehingga kan pada saat ini selepas 1400 tahun masih lagi rahmat mencurah-curah. Kita sama-sama menghayati, menyambut pada hari ini. Moga kita terus menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Jadi sama-sama kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengizinkan kita mencontohi Nabi bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Kami menadatangan memohon ke hadratmu ya Allah. Pilih kami menjadi hamba-Mu yang mana mendapat syafaat kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengankan lidah kami senantiasa bersalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami rindu akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ya Allah, kurnia kesempatan buat kami untuk kami menziarahi kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini benar-benar bersahabat dengan kalamullah, yakni kalamu Al-Quran, yang mana Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermati-matian menyampaikannya kepada kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, terus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan, sebagai ikutan uswatun hasanah. Dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha tuan-tuan boleh menyumbang, bekerjasama dalam tabung gerakan ini agar kita sama-sama menyebarkan Al-Quran yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pastinya kita dapat bersama dengan Nabi sampai di akhirat nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terima kasih diucapkan pada semua. Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah.